ولأجدادنا ولجداتنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, sambungan kisah 12. Masih lagi dalam bab pertama dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, yaitu ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil-fadlan amin. Kami riwayatkan bahawa As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan satu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas bererti Allah menyelamatkanmu daripada kedua-duanya. Sambungan daripada tajuk pertama dalam kitab Azkar, iaitu kepentingan ikhlas amal ibadat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis pertama dalam kitab Al-Azkar, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hadis ini juga Imam Nawawi letakkan dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Ada hadis yang masyhur, iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Pun Imam Nawawi meletakkan hadis ini yang pertama dalam hadis 40 hadis Imam Nawawi tersebut. Maka hadis inilah merupakan asas kepada seluruh ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis innamal a'malu binniyat, hanya sahaja terhenti sahnya amal itu tergantung dengan niat. Tidak sah salat kecuali dengan niat, tidak sah puasa kecuali dengan niat, tidak sah haji, tidak sah umrah kecuali dengan niat. Kemudian Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi apabila kita telah sah ibadat, niat salat, sebelum salat kita dah niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Apabila kita telah berniat sembahyang, maka sahlah sembahyang kita. Bila kita telah berniat puasa, nawati shauma ghadin, maka sahlah puasa kita. Bila kita telah niat ihram umrah, maka sahlah ibadat umrah kita. Walaupun salat kita sudah sah, salat maghrib kita sudah sah, sebab hadis itu Nabi sambung lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dia akan dapat
mengikut apa yang diniatkan. Bermaksud selepas kita niat salat yang menyebabkan sah ibadat salat tersebut, ada niat yang kedua. Ada niat yang kedua. Apabila kita sudah berniat ihram umrah, maka ada niat kedua. Niat yang kedua itulah yang Nabi sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dia akan dapat mengikut apa yang diniatkan. Hadis ini menarik. Hadis ini menarik untuk kita buat kajian. Apa dia? Hadis hijrah itu ada dua niat. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada dua Nabi sebut tentang niat dalam hadis hijrah ini. Yang menarik untuk kita mempelajari hadis ini, maksud dia. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, bermaksud hanya saja amal itu dengan niat, bermaksud tergantung sah amal itu dengan niat. Kalau tak niat, batal solat kita. Kalau kita tak niat, batal puasa kita. Maksud niat yang pertama itu adalah untuk sah dan batal sesuatu ibadat. Bila kita telah berniat dengan niat yang betul, usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, maka sah salat kita. Adapun niat yang kedua, niat yang kedua ini untuk mengesahkan pahala ibadat. Niat yang kedua ini adalah untuk mengesahkan pahala ibadat. Niat yang pertama untuk mengesahkan syarat salat. Kalau salat batal, wajib kita qada. Kalau puasa kita batal, wajib kita qada. Adapun niat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, yang bermaksud seseorang itu akan dapat mengikut apa yang dia niatkan. Maka yang niat kedua ini kalau tidak sah, tak batal salat kita. Niat yang pertama kalau tak sah, batal salat. Niat pertama kalau tak sah, batal salat. Adapun niat yang kedua, kalau tidak sah, tidak batal salat, tapi batal pahala salat. Bermaksud salat kita tak dapat pahala. Salat kita batal tak? Salat kita tak batal. Begitu juga ibadat puasa. Niat yang pertama itu sah. Tapi kalau niat yang kedua itu tak betul, tidak membatalkan puasa kita, tetapi membatalkan pahala puasa. Kita kiaskanlah yang lain. Sebab yang kedua ini Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dia akan dapat mengikut apa yang diniatkan. Bermaksud selepas kita berniat salat maghrib, usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, maka kita salat. Kemudian ada satu lagi niat yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan niat yang kedua ini. Sebab niat yang kedua ini kalau tak betul, salat kita ada pahala. Kosong. Itu hadis yang banyak menyebut bagaimana di akhirat nanti
orang banyak ibadat, banyak bersedekah dan sebagainya, tetapi apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pahala tak ada. Kami dah solat ya Allah, kami pernah bersedekah ya Allah, kami pernah buat umrah ya Allah. Buat umrah tu mahal pula package tu. Bila mahal, ustaz pun ada, ustaz terkenal pula tu, selebriti pula tu. Maksud kata, dijaganya ibadat umrah kita. Sebelum pergi Mekah tu ada pula kuliah tentang rukun umrah dan sebagainya. Dan bila nak niat tu ada pula ustaz yang menuju ajar, sah umrah dia. Tetapi ada satu lagi niat, niat yang kedua itu tak ada siapa yang boleh pantau. Niat yang kedua tak ada siapa boleh pantau, orang itu sendiri yang memantaunya. Maka niat yang kedua itulah yang dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama, hadis hijrah itu. Maka Nabi bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa berhijrah daripada Mekah ke Madinah mengikut Nabi berhijrah dan hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia dapatlah hijrah itu kerana Allah dan Rasul, bermaksud dapat pahala dan sebagainya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, sekiranya hijrahnya daripada Mekah ke Madinah, yang hijrah itu semua Islam, yang berhijrah bersama dengan Rasulullah semuanya Islam, tetapi niat hijrahnya tak sama. Nabi mengetahui bahawa orang yang hijrah itu ada beberapa niat yang berbeza-beza. Maka Nabi menerangkan, barang siapa hijrahnya niatnya kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maksud dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, sekiranya hijrahnya kerana dunia, dorongan nak hijrah itu sebab di Madinah ada peluang mendapat harta dan sebagainya, itu niat dia. Awi mura'atin yankihuha, ataupun niat hijrahnya kerana perempuan yang dia nak nikahi. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai yang berhijrah ke Madinah itu ada seorang lelaki, dia mukmin, dia Muslim, tetapi dorongan hijrah itu kerana kekasih dia hijrah juga. Kekasih dia dah hijrah. Dia ada seorang perempuan yang dia suka. Perempuan itu hijrah ke Madinah. Dia pun semangat nak hijrah sama. Sebelum dia tak semangat nak hijrah. Dia tunggu je. Orang dia hijrah dia tunggu. Tetapi bila kekasih ni hijrah dah bergerak, dia pun semangat nak bergerak sama ke Madinah. Tanpa dia melihat kekuatan hijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul, kekuatan hijrah itu kerana nak bernikah dengan perempuan tersebut. Maka Nabi sebut dalam hadis itu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang sampai hijrahnya kerana dunia yang dia nak dapat, awi mura'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang dia nak nikah itu, fa hijratuhu ma hajara ilaih, maka hijrahnya dapat yang itulah. Bukan berdosa. Kita tak kata berdosa nak bernikah. Kita tak kata berdosa nak berniaga, tak berdosa. Tapi dia tidak dapat pahala hijrah yang besar itu. Dia tidak dapat pahala hijrah. Maka dia hanya dapat dunia yang dia nak halal, ataupun dia dapat perempuan yang dinikah halal. Sebab itu hadis ini memberi faham kepada kita bahawa ibadat itu ada dua niat.
Niat yang pertama, niat untuk mensahkan ibadat, yakni salat. Kita belajar kaifiat salat, belajar kaifiat umrah. Niat yang kedua, atas tujuan apa kita salat? Atas tujuan apa kita ke masjid? Atas tujuan apa kita bersedekah? Atas tujuan apa kita pergi Mekah? Atas tujuan apa kita pergi umrah? Atas tujuan apa kita buat haji? Ada orang dia buat haji, dia nak tunjuk ke orang? Ada juga dalam tu. Oh, aku ingat kau seorang boleh ke Mekah kau. Dan boleh ya. Bukan takat haji muasasah, haji package. 100,000 punya package. Tak tahulah niat. Kalau niat ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau niat tak ikhlas untuk menunjuk dan sebagainya, maka ibadat dia itu tidak mendapat apa-apa. Sah, haji dia sah. Sembahyang yang tidak ikhlas, tidak ada ulama mengatakan kena qada. Sembahyang kita tak khusyuk, maghrib tadi tak khusyuk. Solat maghrib kita, tak ada hukum fiqh mengatakan kena qada. Puasa kita lara. Dalam puasa mengumpat dan sebagainya, maka hilang pahala puasa. Tapi puasa tak batal. Tak ada hukum mengatakan kena qada puasa disebabkan kita mengumpat, tak ada. Begitu juga haji. Kalau orang buat haji, selagi mana haji itu tidak mengurangkan rukun dia lengkap, wajib haji lengkap. Cuma ketika buat haji, dia melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Wa man hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah Ta'ala mengatakan, wa man hajja, barang siapa buat haji, fala rafatha, jangan cakap yang lucah-lucah. Wala fusuqa, jangan buat fasik. Fasik mata, fasik lidah, fasik telinga. Wala jidala, jangan berkelahi, berbantah-bantah. Kelahi masa naik bas, kelahi masa turun bas, kelahi masa rebut makanan, kelahi masa naik lift, kelahi masa pergi Arafah. Wala jidal. Allah Ta'ala kata, wa man hajja, barang siapa buat haji, fala rafatha, jangan rafas, kata-kata yang lucah. Wala fusuqa, jangan buat fasik mata, fasik telinga, fasik lidah. Wala jidal, jangan berkelahi. Kalau jamaah haji mengeluarkan kata-kata lucah, membuat fasik, berkelahi, haji tak batal. Bahkan tak ada kena dam apa-apa pun. Tak ada dam. Kalau kita berkelahi dalam musim haji, tak ada dam. Dam berkelahi tak ada. Dam fasik, mata kita, lidah kita fasik, kita mengumpet masa kita berhaji, tak ada dam mengumpet, tak ada. Yang ada dam, yang itulah pantang larang tu. Jadi bila kita lakukan, bermaksud haji kita sah dan tak perlu qada pun. Tetapi nilai dia kosong, pahala dia kosong. Begitu juga niat. Maka niat itu penting. Sebab hadis hijrah ini menggambarkan bahawa nilai ibadat itu mengikut qadar keikhlasan kita melakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan, barang siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia hijrah kerana Allah dan Rasul. Sekiranya dia hijrah kerana dunia, dapat dunia. Hijrah kerana menikah, dapat menikah. Maka kita kiaskanlah seluruh amal ibadat kita. Sebab itu kita telah menyebut keikhlasan itu setiap kali kita solat. Setiap kali kita solat, kita baca doa iftitah, maka kita luahkan apa yang disarankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita solat, kita baca doa iftitah. Doa iftitah itu adalah luahan apa yang Nabi sebut dalam hadis hijrah, wa innama likulli imri'in ma nawa.
seseorang itu akan dapat mengikut apa yang dia niatkan. Maka kita telah menyebut setiap kali solat, maka kita mengatakan kepada Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita mengatakan inna salati. Itu niat yang kedua. Selepas niat pertama salat, doa iftitah itu kita ungkapkan niat kita. Untuk apa kita salat ini? Tadi salat kita dah niat dah. Tapi bila kita salat, awal-awal sebelum kita baca Fatihah, kita telah nyatakan di hadapan Allah apa tujuan kita salat. Maka kita mengatakan inna salati, sesungguhnya salat aku ini ya Allah, wa nusuki, dan ibadat-ibadat aku ya Allah, wa mahyaya, hidup aku ya Allah, wa mamati, dan mati aku ya Allah, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan sekalian alam. Masya Allah, cantik sangat kita punya luahan kata-kata itu. Mudah-mudahan hati kita menyertai apa yang kita sebut. Jangan kita tak tahu lah apa yang kita sebut. Kalau kita tak tahu apa kita sebut, tak tahu apa niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sebut dalam doa iftitah itu bersamaan apa yang dalam hati kita. Maka kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita mengamalkan hadis hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan wa innama likulli imrin ma nawa, seseorang dia akan dapat mengikut apa dia niatkan. Bermaksud salat kita akan dapat faedah dia bila kita niatkan kerana Allah. Sedekah kita kerana Allah, haji kita kerana Allah, dan kiaskan seluruh ibadat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membatalkan itu banyak. Membatalkan keikhlasan itu banyak. Banyak yang boleh membatalkan keikhlasan kita. Maka yang pertama yang boleh membatalkan keikhlasan kita, nama dia riak. Riak adalah untuk tunjuk pada orang. Asal dia riak. Riak daripada kalimah bahasa Arab nama ra'a, melihat. Jadi riak pada sudut bahasa untuk kita perlihatkan kepada orang kebaikan kita. Sum'ah daripada kalimah sama', mendengar. Sum'ah, tujuan kita ibadat untuk kita memperdengarkan kepada orang, bukan sekadar pendengar pada orang, tapi kita nak dipuji orang. Itu maksud dia. Kita nak dipuji oleh orang. Nama dia sum'ah. Suara kita supaya orang puji, dan kita seronok bila dipuji oleh orang. Nama dia sum'ah. Riya, tujuan supaya orang tengok. Bila orang tengok, orang pun kagum dengan kita. Jadi kita puas hati kita sebab orang dah tengok. Riya ni selalu jadi pada sedekah, kan? Bila sedekah, dia nak orang tengok sedekah dia, kan? Maka riya ini asal dia adalah untuk orang lihat. Bermaksud tidak cukup, kita tidak cukup Allah Ta'ala lihat, ataupun kita tak rasa puas tidak ada kepuasan di hati kita kalau sekadar Allah Ta'ala lihat. Kita nak manusia lihat. Nama dia riak. Itu pada asal dia. Dan riak ini menafikan ikhlas, sebab kekuatan amal kita itu supaya dilihat oleh orang, maka menafikan ikhlas. Itu makna riak pada asal. Adapun yang lebih dalam maksud riak, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jalil Abul Ali Fudail bin Iyad. Dia memberikan makna riak yang lebih dalam lagi.
Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan bahawa riya itu adalah meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia. Meninggalkan satu perbuatan kerana manusia. Kita tak buat. Contoh, kita nak sedekah, kita tak jadi sedekah. Contoh, takut nanti orang tahu kita sedekah. Orang tahu kita sedekah. Ataupun kita tak orang tahu kita sedekah, maka kita meninggalkan ibadat kerana manusia, maka itu adalah riya. Yang asal dia riya itu bila kita buat supaya orang tengok. Tapi Fudail mengatakan riya itu bila kita meninggalkan satu kerana manusia, maka itu riya. Meninggalkan satu perbuatan kerana manusia adalah riya. Contoh apa contoh? Contoh mudah. Berjudilah. Boleh nombor ekor lah itu orang kan. Contoh boleh nombor ekor lah. Jadi dia tak boleh nombor ekor tu sebab apa? Sebab orang nampak. Sebab orang nampak. Jadi dia tak buat kerja tu dekat bahau ni, dia tak buat kerja tu. Dia kalau nak berjudi, dia pergi Kuala Lumpur. Dia nak berjudi, dia pergi Kuala Lumpur. Dekat bahau ni dia tak berjudi dia. Maka ketika dia tidak berjudi itu, meninggalkan perbuatan tu sebab takut manusia tengok, maka itu riak. Mana ada riak dalam hati dia. Sebab apa? Sebab kalau dekat Kuala Lumpur berani dia buat. Dekat Kuala Lumpur berani dia buat. Dekat sini tak berani buat. Jadi meninggalkan satu kerana manusia, maka itu riak. Adapun mengerjakan sesuatu perbuatan amalan kerana manusia, itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi dia punya dosa dia. Melakukan sesuatu kerana manusia, itu adalah syirik. Tadi kita kata riya itu kita buat sesuatu kerana menunjuk. Kita bersedekah kerana menunjuk. Fudail Iyad mengatakan tak. Meninggalkan perbuatan kerana takut manusia itu riya. Melakukan sesuatu kerana manusia itu syirik. Bermaksud kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita buat kerana manusia, tak kita menyekutukan Allah. Bermaksud menyekutukan Allah dalam tujuan ibadat. Tujuan ibadat hanya kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, bukankah kita telah menduakan Allah? Menduakan Allah pada niat nama dia. Kita telah menduakan Allah pada niat ibadat. Maka syirik. Syirik ni maksudnya kita menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Fudail Iyad, melakukan sesuatu kerana menunjuk kepada manusia, maka itu syirik. Sebab kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita bersedekah supaya orang lihat. Itu bukan sekadar riya, itu syirik. Kita menyekutukan tujuan amal kita kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menduakan Allah. Nama dia. Maka itu yang disebut oleh Al-Imam Fudail Iyad. Maka sedangkan ikhlas, maka tidak ada yang boleh menyelamatkan kita. Tidak ada yang boleh menyelamatkan kita kecuali ikhlas. Bermaksud ikhlas ini tidak ada pilihan. Ikhlas tak ada pilihan. Ikhlas bukan untuk orang tertentu saja, tak. Kita tak ada pilihan. Beramal mesti ikhlas. Tak ada pilihan kedua. Boleh tak saya nak beramal tapi lain pada ikhlas?
Tak ada. Maka lain pada ikhlas, sama ada riak, sum'ah, syirik, apa lagi istilah yang lain. Maka tak ada pilihan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Bayyinah, maka Allah Taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak ada pilihan gitu. Wa ma umiru, Allah Taala perintahkan kita salat. Bila tak salat berdosa kita, diazab kita. Bila kita dah salat, Tuhan perintahkan kita ikhlas. Oh, dah salat macam-macam pula. Allah Taala perintahkan kita bersedekah, maka kita bersedekah. Bersedekah, Tuhan tuntut kita ikhlas pula. Oh, macam-macam pula dah sedekah ni bentuk macam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintahkan apa saja perintah, illa liya'budullah, kecuali untuk ibadat kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam agamanya. Maka ikhlas kepada Allah ni tak ada pilihan. Ikhlas ini, ikhlas kepada Allah itu ibarat jalan yang lurus kepada Allah. Lain pada itu jalan itu bengkok. Lain pada itu bengkok. Ikhlas itu adalah jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain pada itu bengkok. Nabi SAW menggariskan agama itu dengan garisan yang lurus. Nabi garis. Maka inilah Islam. Nabi kata garisan yang lurus. Yang kiri kanan ni semua tak betul, Nabi kata. Jadi agama Islam tu agama yang lurus. Lurus apa? Lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Mustaqim ni lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka ikhlas itu adalah jalan yang lurus. Kita tak ada pilihan yang lain. Kita lah sendiri yang muhasabah diri kita. Dah hilang ke ikhlas kita, dah kurang ke ikhlas kita, kita lah yang jaga diri kita. Seperti mana orang meniti titian, dia tak boleh pandang ke lain dah. Dia kena tumpu perjalanan lurus. Sebagaimana lurusnya jalan sirat mustaqim yang di akhirat itu, betapa lurusnya, begitulah hidup kita dekat dunia ni kena lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita bengkang bengkok, macam mana kita nak meniti titian siratul mustaqim? Maka bengkang bengkoklah jalan kita meniti titian siratul mustaqim. Jadi untuk meniti titian siratul mustaqim, maka di dunia ini kita kena buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala betapa lurusnya hidup kita. Kita dah sebut dah dalam sembahyang. Itu ungkapan yang sangat lurus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah lurus dah. Ya Allah, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Cukup kita muhasabah yang ni pun cukup dah. Kita muhasabah yang ni pun cukup dah. Setiap kali kita tidur, kita tengok balik, betulkah hidup kita kerana Allah? Dalam sembahyang 5 kali kita sebut, sembahyang aku, ibadat aku, hidupku, matiku kerana Allah. Ampek ni cukuplah kita muhasabah setiap malam. Bermaksud kalau tak betul, mana kita menyebut benda yang kita tak buat kan. Kita sebut lain, buat lain. Apakah kita saja-saja sabut ya? Saja-saja sabut itu dah imam ajar macam tu saya sabut ya. Mana boleh?
Kita dah mengatakan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidup dan matiku kerana Allah. Lemahnya umat Islam sebab tidak mengamalkan kata-kata ini. Sebab kita jauh daripada apa yang kita katakan. Kalau orang Islam hidup dia kerana Allah, mati kerana Allah, kuat orang Islam ni. Kita ini hidup kerana nafsu kita. Kita hidup disebabkan kepentingan diri kita, kepentingan keluarga kita, bukan kepentingan agama kita. Sekarang dalam sembahyang kita dah sebut wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku matiku kerana Allah. Alangkah baiknya umat Islam muhasabah perkara ni setiap malam. Oh, Masya Allah, dah menyimpang dah hidup kita ni. Kerana apa ni? Kerana kepentingan diri. Kita ikrar daripada Allah 5 kali. Hidupku matiku kerana Allah, hidupku matiku kerana Allah, hidup matiku kerana Allah. Oh, kalau semua muhasabah kembali, hidup dan mati kerana Allah, kok betul-betul kita tatbikkan hidup dan mati kerana Allah, maka seluruh kehidupan kita pahala. Kalau betul-betul kita amalkan apa yang kita sebut dalam doa iftitah, hidupku matiku kerana Allah, maka seluruh hidup kita dapat pahala. Daripada kita bangun pagi, kan bangun pagi kita hidup, kita dah sebut dalam sembahyang lah, hidupku kerana Allah. Bermaksud hidup pagi, kita pastikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita dah sebut dalam sembahyang, hidupku kerana Allah. Kalau tak payah baca doa iftitah tu. Tak baca doa iftitah. Tahu ya. Sebab memang kita tak andak hidup kerana Allah. Tapi kita dah sebut doa iftitah, hidupku mati kerana Allah. Jadi kalau betul-betul lah kita mengamalkan apa yang kita sebut doa iftitah, hidupku mati kerana Allah, seluruh hidup kita dapat pahala. Bermaksud daripada pagi kita bangun pagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ke mana? Nak kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak nafkah anak isteri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Makan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka lurus hidup kita. Lurus kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyimpang-nyimpang hidup kita. Maka menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala sepantas kilat. Kita dengar kisah bagaimana keadaan orang meniti titian siratul mustaqim di akhirat nanti. Dalam Al-Quran menyebut setiap orang akan lalu. Dalam Al-Quran mengatakan setiap manusia semua akan lalu titian siratul mustaqim itu. Dan Nabi menyebut keadaan bagaimana orang meniti titian siratul mustaqim. Yang pertama, meniti titian siratul mustaqim sepantas kilat. Sepantas kilat, melangkah dah sampai ke ujung. Yang mana jarak dia sangat jauh. Bukan 10 meter, bukan 100 meter, bukan 1 kilometer. Dalam kitab kata 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendata, 1000 tahun menurun. Bermaksud 3000 tahun. Apa kekuatan kita nak meniti titian siratul mustaqim? Bukan kekuatan jasad kita. Kalau begitulah jarak ni yang jauh, 3000 tahun perjalanan. Bermaksud untuk meniti titian siratul mustaqim bukan kekuatan jasad kita. Tetapi yang kekuatan meniti titian siratul mustaqim itu adalah amal kita, iman kita, ketakwaan kita. Bagi orang yang kuat iman dia, maka gementar dia mendengar cerita titian siratul mustaqim ni, tuan-tuan. Kalau lemah iman kita, macam kita dengar cerita ya. Macam cerita-cerita dongeng ya. Kalau lemah iman kita, maka tak bangkar gitu. Kok kuat iman kita, tak lalap kita nak mendengarnya. Ya, kalau mampu kita lalap dengar cerita mustaqim, lemah kita. Masya Allah.
3,000 tahun. Naik, mendata, turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman supaya kita gementar mendengar cerita-cerita akhirat. Cerita-cerita akhirat ni bila kita dengar perlu ada rasa gementar. Untuk apa rasa gementar? Untuk kita bangun untuk berubah. Bangun untuk menambahkan amal kita, tujuan dia. Kalau tak gementar kita, macam itulah kita. Ayolah ada dengar 10 kali dah dengar dah, tak payah sabarlah. Masya-Allah. Apakah kekuatan kita meniti titian siratul mustaqim sehingga Nabi mengatakan bahawa golongan pertama sempatas kilat. Ada yang laju umpama angin, ada yang laju umpama kuda yang berlari, ada yang berjalan, ada yang mengesot dan sebagainya. Bagaimana keadaan orang tersebut? Mengikut keadaan kehidupan dia dekat dunia yang dia buat sendiri. Bukankah kehidupan dunia kita yang buat sendiri? Kita yang pilih nak datang masjid. Kita boleh pilih nak datang masjid ke tak nak datang masjid. Kita boleh pilih nak dengar kuliah ke tak nak dengar kuliah. Nak dengar habis ke nak dengar separuh. Kita pilih. Mana hidup dunia kita yang buat. Kita yang buat. Kita nak makan dan sebagainya. Maka jadilah meniti titian siratul mustaqim itu kita yang buat. Mengikut qadar bagaimana hidup kita di dunia ini. Bermaksud kalau kita nak laju meniti titian mustaqim, kita kena buat sesuatu. Kita kena bertindak. Sebab itu saya pun pernah sebut bahawa kita risaukan soalan munkar nakir dekat alam barzah. Munkar nakir tanya alam barzah, kita risau. Soalan munkar nakir. Soalan munkar nakir itu jawapannya kita dah jawab dulu. Sebelum munkar nakir tanya kita dah jawab dulu. Dan jawapan tu kita buat sendiri. Apa jawapan munkar nakir? Iaitu kehidupan kita inilah jawapan kepada munkar nakir itu. Sebab segala soalan munkar nakir adalah berkenaan kehidupan kita. Dan kita jawab bukan dengan lidah kita jawab dengan amal kita. Jadi kalau akidah kita akidah yang sahih, akidah kita. Sebab itu dalam bab ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf perlu ada ilmu. Sebab ilmu inilah yang akan menjawab. Kalau akidah kita akidah yang sahih, akidah inilah yang akan menjawab di hadapan munkar nakir. Sekiranya akidah kita akidah Syiah, kita Syiah. Contoh wal'iyadzubillah min dzalik, akidah Syiah. Tiba-tiba bila meninggal dunia baru dia tahu akidah dia salah. Tiba-tiba bila ditanya munkar nakir, ada nak tukar jawapan pula. Dia nak tukar jawapan. Tak boleh nak tukar dah. Sebab apa? Perkara akidah itu kita jawab apa yang kita faham, apa yang kita pegang di dunia. Kita jawab. Jadi kalau orang itu berakidah Tuhan itu duduk dekat langit, orang itu berakidah Tuhan itu duduk di atas arash, itu akidah dia. Adapun akidah ahli sunnah wal jamaah tidak berakidah sebegitu. Ahli sunnah wal jamaah tidak beriktikad sebegitu. Allah Subhanahu wa taala bukan di atas langit kewujudan dia. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arash. Itu akidah kita. Akidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah. Itu akidah kita. Dan kita yakin inilah akidah yang sahih. Kalau orang tu akidah dia bahawa Tuhan itu berada di langit, maka itulah jawapan dia kepada munkar nakir nanti. Sebab apa saja pegangan dia, amal dia, itulah yang menjawab. Sebagaimana soalan dan jawapan dalam alam barzah itu kita dah jawab siap-siap dekat dunia ni. Sebab yang menjawab itu bukan kata-kata kita. Yang menjawab itu amal kita. Amal kita.
Jadi bila bukan nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Jawapan tu dah bocor dah kan. Allahu Rabbi kan. Jawapan tu dah bocor dah. Tapi yang menjawab itu bukan lidah kita. Yang menjawab itu adalah amal kita. Yang menjawab itu amal kita. Jadi tidak semudah kita kata, soalan itu kita dah lancar dah. Galak kita ikut imam pergi talqin, soalan yang sama, dah hafal soalan tu. Kalau malaikat tanya siapa Tuhan? Allah. Agama apa? Islam. Siapa Nabi? Muhammad. Siapa imam? Quran. Apa kiblat dia? Kaabah. Dah selesai dah, boleh jawab. Bukan itu jawapan. Jawapan Allahu Rabbi itu mengikut sekadar manakah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sekadar manakah kita mencintai Allah di dunia ini. Kalau di dunia ini kita mengagungkan harta, mengagungkan dunia, membesarkan harta, membesarkan dunia, apakah lidah kita boleh menyebut Tuhan Allah Rabbi? Sedangkan di dunia ini Tuhan kita adalah harta kita. Tuhan kita adalah nafsu kita. Kita bertuhankan nafsu kita. Kita tahu Tuhan kita Allah, tetapi yang kita agungkan adalah nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat di kalangan manusia itu ada yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Ini termasuk orang Islam. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat di kalangan manusia itu ada yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Masa bila kita jadikan nafsu kita sebagai Tuhan kita? Tak ada orang menyembah nafsu, tetapi Allah Ta'ala sebut macam tu. Apakah kamu tidak melihat di kalangan manusia itu menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Apa maksud orang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Bermaksud yang lebih besar itu nafsu dia. Lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sebegitu yang kita layan hidup ini. Kita layan hidup ini yang besar nafsu. Allah Ta'ala itu nombor 2. Kehidupan kita sebegitu kita lakukan terhadap diri kita, yang besar adalah keinginan nafsu kita. Keinginan Allah kecil. Apakah mampu kita menyebut Allahu Rabbi? Sedangkan amal kita mengatakan nafsu itu yang lebih besar. Bermaksud yang menjawab di alam barzah, Allahu Rabbi itu adalah amal kita di dunia ini. Maka kita tak ada pilihan. Kita perlu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah hati kita ni betul-betul mengagungkan Allah. Nafsu kita itu kita mujahadah. Tidak semudah itu. Untuk mengagungkan Allah Ta'ala tidak semudah itu. Kena mujahadah. Nafsu ini tersangat mengajak kita untuk mengagungkan nafsu. Innan nafsal ammaratun bisu. Maka adanya mujahadah, sehingga barulah Allahu Akbar. Kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ada rasa gemetar. Kerana kalimah itu amat agung. Kalimah itu amat besar. Maka sehingga hati kita menjadi bersih, sehingga menyebut kalimah itu kalimah yang agung. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah gemetar hatinya. Bermaksud hati kita mula membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita salat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan tugasan yang benda yang samping-samping tak mahu dah. Bermaksud kena mujahadah. Barulah Allah Ta'ala itu membesar dalam hati kita. Barulah bila ditanya muka nakir, Tuhan kamu siapa? Maka kita akan menjawab dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi. Sebab yang menjawab itu adalah hati kita. Sekiranya hati kita ni yang agung itu adalah dunia, yang besar itu adalah harta, yang besar itu adalah
Apa yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala mengecil di hati kita. Yang besar hati kita adalah harta dunia ini. Kita kan menyebut siapa Tuhan engkau, tergagap-gagap kita nyebut. Tak dapat kita nyebut kalimah Allah ketika itu. Boleh kita sebut, sedangkan hati kita ini hidup dengan membesarkan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dah hafal soalan muka nakir itu, sebab yang menjawab adalah hati kita. Itu yang disebut. Bila ditanya siapa Tuhan engkau, tergagap-gagap kita menjawab. Tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab di dunia kita biarkan hati kita mengagungkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud jawapan alam barzah kita buat sendiri di dunia ini. Kita yang tulis. Begitu juga meniti titian siratul mustaqim. Kita yang buat sendiri. Bila kita berlambat-lambat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka lambatlah perjalanan kita ke syurga. Sekiranya kuat semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita ke syurga. Mana mungkin di dunia ini kita berlambat-lambat taat, tiba-tiba nanti di akhirat kita nak sebatas kilat menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Sebab kita yang buat perjalanan kita itu. Jadi kita kena berubah. Bagi orang yang insaf, maka dia mulakan perubahan dia untuk kuat taat pada Allah Subhanahu wa taala sekiranya ingin segera menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan yang lain untuk membaiki segala kerosakan niat yang tidak baik itu, maka ikhlas ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala ianya boleh menyelamatkan kita daripada dua penyakit yang disebut oleh qadiyat, riya dan juga syirik. Al-Imam Haris Al-Muhasibi rahimahullah mengatakan orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dihadapi dalam beramal dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Masya Allah. Para ulama menghuraikan dengan huraian yang jelas, huraian yang boleh memandu kita. Maka kata Al-Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan orang yang jujur adalah orang yang tidak pedulikan kepada penilaian orang lain, bermaksud yang ingin yang diingin dinilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin dinilai adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dipedulikan penilaian orang terhadap dirinya selama hatinya bersih, ikhlas. Bahkan tidak suka kepada pengetahuan orang lain yang akan kesulitan dia hadapi dalam beramal. Dan dia tak cerita pada orang kesulitan dalam amalnya. Dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Jadi kalau orang tuduh dia macam-macam, tuduh dia malas dan sebagainya, maka dia tidak membencinya. Sebab yang penting Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diamalkan. Itu yang disebut oleh Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Daripada Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah berkata, ikhlas adalah nilai perbuatan seorang hamba sama pada zahir dan batinnya. Maka ikhlas itu adalah sama zahir pada batinnya. Bermaksud zahir dia nampak elok, maka batin dia nampak elok. Ada ulama menyebut bahawa sekiranya zahir seseorang itu lebih baik daripada dalamannya, maka fahuwa munafiqun. Dan barang siapa luarnya sama dengan dalamnya, fahuwa mu'minun sadiqun.
Barang siapa luar dia sama macam dalam dia, maka dikatakan fahuwa mu'minun sadiqun, mukmin yang betul. Bermaksud pakai kopiah elok dah. Dalam dia pun kopiah juga. Mu'minun sadiqun. Sekiranya luarnya lebih baik pada dalam dia, fahuwa munafiqun. Oh, luar ni hebat betul. Berseraban semua, janggut semua, jubah semua, tapi dalam dia tak betul. Maka munafiqun. Sebab orang nampak zahir dia lebih baik pada dalam dia. Dan sekiranya, kata ulama, dalamnya lebih baik pada luar dia. Luar dia biasa-biasa ya. Nampak macam orang biasa ya. Tapi dalam dia Masya Allah, iman dia, ketakwaan dia, fahuwa waliyun, kata ulama. Maka kata Huzaifah Al-Mar'ashi mengatakan bahawa ikhlas itu adalah penilaian orang yang luar sama dengan yang dalam. Bermaksud luar ni nampak elok, dalam pun elok sama. Maka berhati-hati kita daripada orang tengok luar kita elok, tapi Masya Allah dalam kita ini hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Bermaksud tidak ikhlas dalam amal perbuatan kita. Maka kata Imam Al-Huzaifah, ikhlas itu adalah perbuatan seorang hamba yang sama pada zahir dan batinnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala